آه، أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن, إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama sekali lagi. Dan insya-Allah untuk malam ini lepas lama cuti patutnya kita ada sesi 2 kali ya. Saya missing kali pertama sebab saya kena COVID. Masa kena COVID tu kiranya banyak berehat lah. Malam tu kena rehat sebab memang tak larat lah. Okey, dan insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung, berikutnya kita masuk bab yang ke-8. Dan bab yang ke-8 ni sedang penonton sekalian, ini antara bab yang penting juga sebagai kita kata apa, kawan ataupun kembar kepada bab yang sebelum ni. Bab yang sebelum ni iaitu bab berkaitan dengan perang gerila. Itu bab yang ke-7. Contoh bentuk serangan syaitan terhadap manusia. Jadi pada malam ini kita sambung bab yang ke-8 dan bab ni saya kira antara intisari yang penting. Kali itu bab yang ke-7 cerita bentuk serangan-serangan syaitan kepada kita. Manakala bab yang ke-8 ini saya boleh katakan itu racun, penyakit, ini saya katakan ubat. Senjata untuk menghadapi serangan syaitan. Dan perkara ini penting sebab kadang-kadang kita bertempur, kita diingat kita lawan syaitan. Kita boleh mengalahkan syaitan dengan logik-logik kita. Tetapi syaitan sebenarnya bukan macam tu. Contoh, kita nak marah ke syaitan. Kita maki hamun dia. Kita caci dia. Rupanya cacian kita kepada syaitan itu menjadi kekuatan untuk dia. Sebab syaitan dia memang dimakan benda-benda kotor. Sebaliknya untuk menewaskan syaitan, kita kena sebut nama Allah. Dan bila disebut nama Allah, dia akan mengecil seperti lalat. Itu ada disebut oleh hadis Nabi lah. Sebab seorang sahabat Nabi dia macam melatah, dia naik kenderaan, lalu kenderaan itu tergelincir. Dia berkata, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Nabi kata, jangan buat lagu tu. Dia akan jadi semakin kuat. Dan guna kekuatan hak diserat daripada cacian kamu itu untuk mengalahkan kamu. Jadi Nabi kata, kena sebut nama Allah. Bila sebut nama Allah, syaitan akan jadi mengecil. Lalu akhirnya, kita boleh hadapi ataupun tipu daya dia. Okey. Bila sebut peperangan dengan syaitan ni, dia mesti dalam apa saja perang lah. Dia kena ada senjata, strategi untuk menjamin kejayaan sebuah pasukan tentera. Jadi untuk menjamin kemenangan kita dalam berperang dengan syaitan ni, seperti syaitan ni, kita umat Islam mesti ada senjata. Dan senjata tu pula tak boleh pakai logik kita. Dia mesti senjata yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita fikir logik lah, kalau orang yang mampu mengangkat besi ratusan kilo, badannya sadur berketul-ketul, sepatutnya tak jadi masalah lah untuk dia mengangkat kelopak mata di awal subuh ataupun mengangkat selimut. Mengangkat kain selimut di awal pagi, tapi tak mampu. Walaupun ada kekuatan fizikal, tapi dia tidak memiliki kekuatan rohani. Okey, jadi saya terus kepada topik kita lah. Senjata untuk memenangi peperangan syaitan ni banyak. Antara satunya, sikap waspada. Waspada nak kena beringat. Dan sudah pasti untuk tahu dengan serangan syaitan daripada segenap penjuru tu, kita kena ada ilmu. Dan alhamdulillah, kita dah bincang sebelum ni, kita dah bincang dalam bab yang sebelum ni, serangan-serangan syaitan yang sangat halus yang mungkin kita tak sedar.
Jadi bila kita dah belajar, kita dah tahu dan kita kena ada sikap waspada untuk terhadap serangan daripada syaitan. Sebab apa kalau nak bincang berkaitan dengan syaitan ni, dia macam pepatah Melayu lah. Pelanduk mungkin lupakan juga, tapi juga tak pernah lupa pelanduk. Gitulah umpama kita dengan syaitan. Okey, permusuhan. Kenapa kita kena waspada? Sebab permusuhan kita manusia dengan spesies syaitan ni, dia adalah permusuhan azali. Permusuhan yang sangat lama dan dah diikat dengan sumpah abadi. Sebagaimana firman Allah ni. Kita tahu ayat ni. Lepas Adam, kalau ayat sebelum ni, digoda, ditipu oleh syaitan, Allah pun hantar mereka ke dunia. Allah kata apa? Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu. Sebahagian kamu menjadi musuh pada sebahagian yang lain. Iblis dan juga syaitan. Kata Allah kata walakum fil ardi mustaqar, dan kamu akan kekal di muka bumi sampai tempoh ditentukan. Waktu tuan-tuan, kalau kita nak bincang perkara paling awal dalam proses kehidupan kita sehari adalah solat subuh. Solat subuh ni sangat penting. Lebih lagi tuan-tuan, kalau nak lagi power solat subuh ni, kena solat subuh berjemaah di surau masjid untuk orang lelaki. Solat subuh di surau masjid untuk orang lelaki. Sebab apa? Subuh ni sejuk, gelap malam, tetapi dia memberikan cahaya dalam jiwa kita yang cukup terang. Jadi seolah-olah kalau kita lazimi, kita pergi solat subuh berjemaah di surau masjid, sepanjang hari itu kita mulakan hari kita dengan mendapat limpahan cahaya. Ketika cahaya baru nak keluar, awan subuh tu, itu umpama dia. Itu yang pertama lah. Okey, kemudian kita kena ingat skop kewaspadaan manusia ni dengan serangan dan juga gangguan syaitan ni, kita jangan duk sibuk aspek fizikal sahaja. Orang kita ni biasa beringat situ tu kerah tu ada katanya ada penunggu. Kita duk waspada hak tu. Sedangkan kita tak fikir dari segi rohani. Sebab tu setengah manusia hak jahil ni takut benar kepada gangguan hantu syaitan, dan bentuk hantu ni khayalan, cerita filem seram dan sebagainya, berbanding gangguan rohani yang berbentuk hasutan untuk buat maksiat. Untuk buat maksiat. Lepas tu Allah Ta'ala memang sebut dah ni, dia akan datang pada segenap penjuru, dan datangnya syaitan segenap penjuru untuk merosakkan kita. Yang perlukan kita senjata untuk menghadapi dia bukan bentuk fizikal, dia mental. Bentuk mental. Ini dia kata apa? Dia kata kemudian katanya syaitan, aku akan datangi mereka daripada segenap penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Depan, belakang, kanan, kiri itu dia macam kita kata satu kiasan ataupun metafora kepada segenap penjuru, segenap ruang dalam kehidupan kita syaitan akan masuk. Itu kata gangguan rohani. Sebab tu kita kena waspada dengan tipu daya syaitan. Dan antara contoh sekarang ni, yang paling dominan lah kalau saya kata di zaman moden ni, waspada kita kepada serangan syaitan di mana? Dalam media sosial. Dalam media sosial. Kadang kita kata, iya Ustaz. Iya. Dalam media sosial ni banyak, kita kata boleh dikatakan lubuk-lubuk dosa. Lubuk dosa, lubuk permusuhan, lubuk yang kita kata setan boleh guna seluas mungkin untuk merosakkan kita nak ada. Jadi sebelum kita nak share, nak tengok, nak komen, kena fikir. Mungkin ke tidak? Waspadakah aku? Mungkin ini akan jadi pintu-pintu syaitan untuk membawa aku kepada dosa-dosa. Okey, Allah Alam. Itu yang pertama. Kita mesti sentiasa waspada dengan tindakan kita, kok dia menjadi pintu syaitan tanpa kita sedar. Yang kedua ni, untuk menghadapi serangan jin, serangan syaitan, kita mesti berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ataupun kita kata berpegang di mana nak tengok siri sebelum ni, mungkin dekat page Akademi Tadabbur Malaysia ada. Dalam tu ada macam-macam, mungkin Puan Norma Kasim boleh tengok situ lah. Boleh tengok situ. Okey, seterusnya berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah. Maksud Islam yang sebenar. Islam ni banyak jenis. Ada mendakwa dia bawa Islam, tapi Islam dia tidak ada sandaran. Jadi kita kena bersandarkan kepada Islam sebenar, dan sumber rujukan dia Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, syaitan ni dia dah berjanji nak sesatkan manusia. Jadi bila kita kata Islam ni adalah kita kata penyelamat manusia. Jadi syaitan buat macam mana sekalipun, dia kalau saya boleh katakan dia punya logo, syaitan asal bukan Islam. Asal
bukan Islam. Dia akan buatlah. Dia kata janji jangan orang ni pergi kepada Islam. Jadi setan ni dia kata cara terbaik untuk hindarkan gangguan dan juga serangan syaitan, kita kena berpegang teguh dengan Islam secara menyeluruh. Dan sebenarnya bila kita berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, Islam sebenarnya, cara dia macam mana? Kita kena belajar. Kita kena dalami agama kita supaya kita tak ditipu oleh setan. Sebab apa tahu tak? Dalam sebuah hadis disebut, dia kata faqihun asyaddu ala syaitan min alfi abid atau kama qala. Seorang yang mendalam pengetahuan dia tentang agama ni lebih sukar untuk ditipu oleh setan berbanding 1000 abid kaki ibadat. Sebab tu kalau jadi apa-apa, betul ke tidak ni? Kita rujuk pada Al-Quran dan juga Sunnah. Usahkan kita kata hak jahil tak kena agama, yang dah ada agama tu pun masih boleh ditipu oleh setan. Apa tu penting untuk kita berpegang teguh mendalami agama supaya kita boleh selamat daripada tipu daya syaitan. Okey. Ini ayat ni cuma. Ini kenapa saya kata berpegang teguh pada Islam, ini bukti dia. Dalam Al-Baqarah Allah kata ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai yang beriman, masuk kamu ke dalam agama Allah dengan mematuhi hukumnya secara kaffah, menyeluruh. Lepas tu ada kata jangan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah setan sebab dia punya opposite dia Islam yang sebenar, setan. Setan musuh ketat dia, Islam yang sebenar. Jadi untuk memastikan manusia tak pergi kepada Islam, setan buat macam-macam. Pesong sana, pesong sini, akhirnya orang tak kenal pada Islam, lalu mudah lagi manusia itu ditipu oleh setan. Lepas tu, tengok ayat ni. Islam diturunkan Allah untuk menjamin keselamatan manusia dunia akhirat. Ni Allah Ta'ala kata wa anna hadha sirati, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Ikut ni Allah kata. Wala tattabi'u subula, jangan diikut subul, plural kepada sabil, jalan-jalan macam-macam. Fatafarraqa bikum min sabili. Sudah pastikan akan tergelincir, berpisah daripada jalan yang lurus. Lepas tu tuan-tuan, bila baca ayat ni, bila baca ayat ni, Nabi mengajar para sahabat. Ini kalau kita tengok pedagogi pengajaran Nabi, kadang-kadang Nabi tunjuk contoh praktikal. Nabi kata hadis ni kata satu hari Nabi lukis satu garisan. Dia kata khatta Rasulullah khattan biyadih. Nabi lukis satu garisan dengan tangannya atas tanah. Lepas tu Nabi berkata, hada sabilullahi mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Lepas tu Nabi pun thumma khatta an yaminihi wa shimalihi. Nabi pun lukis dia gini, buat satu garisan. Lepas tu Nabi tulis pula kanan kiri, kanan kiri. Lepas tu Nabi kata hadhihi subul. Ini dia kata ini semua jalan-jalan, jalan-jalan, banyak jalan. Lepas tu Nabi kata walaysa minha sabilun, tidak ada satu pun jalan dan arti kata agama ideologi ni dia kata illa alaihi syaitan yad'u ilaih, melainkan setan ada di situ mengajak orang kepadanya. Jadi ketika gini, walaupun nampak agama ni banyak seluruh dunia, tapi sebenarnya pada hakikat para ulama membahagikan agama ni, ataupun kata millah ni dua. Satu agama Allah, satu agama setan. Dan agama setan ni dia sebab apa dia tak ada apa? Dia infinity. Dia buat apa saja supaya orang tak pergi kepada Islam, dia promotkan berbagai-bagai agama. Dia promote Kristian. Dia kata Kristian pun betul. Dia promote Yahudi, promote Buddha, promote Hindu dan macam-macam dia promote. Supaya orang tak nampak yang Islam satu. Dia kosmetikkan dengan berbagai agama-agama lain. Banyak dan agama baru sentiasa muncul. Ini antara contohlah hak tengah. Kita kata hangat ni ramai orang tak sedar, New Age Movement ni. New Age Movement ni dalam tu ada berbagai-bagai lah kawan-kawan yang bincang mengenai potensi diri, dan ada kawan kita yang buat research mengenai New Age Movement ni, Ustaz Ikram. Dia dah tulis buku pasal New Age Movement ni banyak sungguh, dan tanpa sedar itu pun antara contoh jalan-jalan syaitan yang dicipta untuk memesuangkan kita. Hak Islam dah tu kita bergantung pada benda-benda lain. Contoh mudahlah kalau saya nak bagi contoh idea New Age Movement. New Age Movement ni macam agama timur yang dimodernkan kembali, disusun, lepas tu diberi nafas baru oleh kita kata orang barat. Contoh paling mudah, kalau kata idea New Age Movement ni, cerita Star Wars. Tengok cerita Star Wars, Jedi ya. Bila kata Anakin Skywalker ke Luke Skywalker ke nak jadi Jedi tu,
Dia dilatih oleh Obi-Wan Kenobi contohlah. Bagi contoh. Bila Obi-Wan Kenobi uh, bila Obi-Wan Kenobi latih, antara benda dia dilatih oleh Obi-Wan Kenobi kepada apa? Kepada Luke, kepada apa? Anakin mula-mula ayah yang patut Luke Skywalker, dia kata universe, force, tenaga. Lepas tu dia punya tagline dia kata may the force be with you. Walaupun kita ingat satu bentuk gurauan, tapi force di situ tu, kalau contoh dalam idea apa, law of attraction, dia kata universe. Jadi seolah-olah macam Tuhan ni bukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah sebagai zat yang berasingan daripada kehidupan manusia. Tapi bila tengok idea force, kata may the force be with you, lepas tu universe. Macam geng-geng apa, idea law of attraction. Dia kata apa yang kita fikir, dia melepaskan gelombang kepada universe. Kalau kita fikir positif, lepas gelombang positif, universe akan return positivity kepada kita. Kalau kita negatif, lepas kepada universe, universe akan return balik. Lepas tu puak-puak ni dia cuba nak Islamkan idea ni. Dia kata tengok, Allah Ta'ala sebut, dalam hadis kursi, Allah kata ana inda dhanni abdi bi, aku ni berada pada sangkaan hamba-hambaku. Tuan-tuan kena ingat, tak boleh kita nak Islamkan idea kata law of attraction lepas idea pada universe bersama kita ataupun force alam ni bersama kita, tak boleh. Sebab Allah ni antara maksud Allah ni ataupun sifat Allah ni apa dia? Dia ada qudrah, kuasa. Dia ada iradah, kehendak. Jadi kalau Allah kita faham sebagai universe, kalau sekiranya makhluk ni melepaskan gelombang positif, lalu universe, kalau kita kata Allah tu terpaksa melepaskan positif juga kepada apa? Kepada makhluknya, Allah tu hilang kuasa, hilang iradah dia. Hilang iradah dia. Banyak lagi dah topik. Dan ini kata ini saya nampaklah, saya baca buku tu, Tersesat Gelakan New Age, kita nampak ini antara contoh agama-agama setan yang dicipta. Ni ada ni, pelopor-pelopor ni setiap satunya. Waliyadzubillah. Sebab tu tuan-tuan, nak ambil apa saja mesti kita rujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah biar clear supaya kita tak mudah tertipu tanpa sedar oleh tipu daya setan. Okey. Ni kalau tengok ni apa, setan sebenarnya dia memang mengakui kebenaran Islam tapi berkeras menyesatkan manusia kerana dendam kesunat purba yang telah dimeterai oleh iblis. Ni cerita pasal apa ni? Allah tak nak sebut permusuhan ni. Ni ayat-ayat ni berulang kali disebut dalam Al-Quran. Tak apa. Okey, setan ni dia kata tengok dia kita berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi setan dia nak pastikan kita tak ke situ. Dibuat macam mana? Ni ada beberapa cara dia. Dia kata setan sentiasa berusaha pesongkan manusia daripada kebenaran, berlaku dalam berbagai bentuk. Dia promosikan kepelbagaian agama yang menyembah pelbagai jenis dan juga bentuk Tuhan. Kepelbagaian agama ini dihias dengan diperagakan menelusuri nilai-nilai murni dengan tujuan untuk mengikat manusia kepada agama tersebut. Ini kata ini macam kalau konteks zaman moden ni, dia kata tak apa, pluralism, liberalism agama, perennialism. Perennialism ni tuan-tuan, dia macam semua agama sama sebab semua agama nak menuju kepada kebaikan. Tak ada lagi dah eksklusifnya Allah sebagai Tuhan yang esa, yang tak boleh disekutukan, disyirikkan oleh benda-benda lain. Ini contoh idea setan ni. Lepas tu kita kata atheism. Ustaz, etis tu pun agama setan. Itu kita jangan terkejut. Mempromosikan kepercayaan tanpa agama ataupun atheism bagi merosakkan fitrah manusia yang sentiasa nak bertuhan. Walaupun tuan-tuan, pengatur etis ni dia kata kami tak percaya pada agama. Semua ni sains, semua ni natural, alam semua jadi. Sebenarnya setan juga tu. Agama setan. Sebab dia tidak mengiktiraf adanya Tuhan. Dan kalau kita korek kaji betul, berikan logik-logik, orang etis ni akhirnya dia nak juga kepada Tuhan. Lepas tu kalau tengok Al-Quran kalau tengok Al-Quran, cara untuk kita sedarkan pokok etis ni yang tak percaya adanya Tuhan, kalau kat Al-Quran Allah tak nak sebut macam mana. Dalam banyak ayat. Allah kata wa idza massakum ad-durr fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Bila kamu wahai manusia ditimpa kesusahan di lautan, hilang habis segala benda kamu minta. Lepas tu kalau kita dicampak ke lautan, contoh kita nak ubat orang-orang etis ni, ikat dia, campak tengah laut. Berarti tengok lari jauh, saya mati belakang tu. Campak tengah laut,
Masa duduk tengah laut tu, dia nak sombong macam mana sekalipun, dia akan apa? Akhirnya keluar rasa dia nak bertuhan. Tuan-tuan, saya suka tengok movie ya. Kalau kita tengok movie, ada satu movie ni. Saya share The Life. Kenapa saya ambil buku cerita ni? Ini just nak pelbagaikan bahan konten kita lah. Tajuk The Life of Pi. Ni. Filem ni. Ya. Saya share dia. Filem ni The Life of Pi, kita tengok sekadar filem yang unik cerita budak ni hanyut atas perahu ni di lautan. Cerita dia, family dia daripada India. Lepas tu bila India makin teruk politiknya, ayah dia di India ni ada apa? Ada zoo, ada mini zoo. Lepas tu ada seekor rimau. Ni rimau lah, hak milik ayah dia. Lepas tu bila ayah dia pun rasa politik India ni tak stabil, ayah dia pun nak migrate pergi ke Kanada. Lepas tu dia sewa lah, bawa sekali haiwan ni naik kapal laut dengan family dia. Tiba-tiba kapal laut Jepun tu terkaram tengah lautan. Lepas tu dia terselamat. Naik boat kecil ni. Bila naik boat kecil ni, dia duduk dalam boat ni, dia tak sedar rupanya dia ada haiwan. Zoo ayah dia tu ada 3 ekor. Ada hyena, orangutan. Lepas tu dia tak sedar bawah pelapik putih ni ada rimau. Lepas tu habis semua mati, tinggal dia berdua dengan rimau di tengah lautan, berbulan-bulan dia hanyut. Dan kalau tengok, ada satu part dalam filem ni, dia buat apa? Dia macam desperate, dia pun angkat tangan. Masa tu tengah dia dah teruk lah kering badan, dia angkat tangan, dia kata apa? Dia kata, I submit to you God. Bila saya tengok filem ni, sampai ke situ, dah kita ni bidang Quran tafsir, saya pun teringat ayat-ayat yang mengatakan manusia ni, fitrah dia akan keluar untuk bertuhan bila? Di lautan. Kenapa lautan? Sebab kalau di daratan kita boleh pijak, boleh berlari. Tapi di lautan ekstrim. Atas matahari. Nak minum air, masin. Kalau jatuh dalam laut, kita boleh tenggelam. Bawah ada jurang. Sangat ekstrim kesusahan. Dan pada masa itu fitrah. Nak kepada bantuan, nak kepada Tuhan. Sebagai zat yang boleh membantu ketika tersusah, dia akan keluar. Dan tuan-tuan boleh tengok cerita ni. Cerita ni lama dah, The Life of Pi. Tengok dia cerita ni unik lah cerita. Tapi saya suka bila tengok tu part tu. Dia kata, I submit to you God. Sebab dia masa dia kecil dari India, dia suka try berbagai agama. Mak dia Hindu, mak dia cerita pasal dewa. Lepas tu dia jenis pergi ke gereja, dia belajar pasal Kristian. Dia pergi ke masjid, dia pun ikut cara semayang. Sampai ayah dia ateis. Ayah dia kata, you should come to only one religion. Dia kata, you shouldn't go try every religion. Dalam dialog masa tengah makan lah. Ayah dia tu macam etis. Jadi kesimpulannya, sorry ya, pergi ke situ pula, jauh nak pergi. Nak ceritanya, walaupun penganut etis, dia kata tak ada Tuhan, sebenarnya itu pun agama setan. Okey. Lepas tu, hak Islam dah tu pun, yang dah Islam tu pun, setan kacau juga. Dia bagi idea ekstrim, akhirnya kita nampak Islam tapi ekstrim. Tak kena sikit bom bunuh. Itu pun salah satu bentuk penyiasatan syaitan kepada manusia untuk burukkan imej Islam. Nampak tak? Kita kata betapa halusnya tipu daya setan. Sebab tu kita kena belajar. Kita belajar ni supaya kita boleh nampak dengan sudut pandang yang lebih besar. Lepas jangan duk tengok Islam, agama yang benar, patah ada Kristian, banyaknya agama. Dah sebenarnya dua. Agama Islam, penaja penau dia Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala agama lain itu semua setan. Setan dia punya moto bila bincang bab agama ni, dia kata apa? Asal bukan Islam. Jadi kita kena pastikan produk hak nama Islam ni orang tak nampak. Jadi cara macam ni, kita tutup dengan berbagai-bagai produk, kita letak kosmetik supaya orang tak nampak. Lepas ada pula tim khusus ni. Hak Islam tu sendiri, dia masuk dalam tu. Dia kacau. Bagi idea-idea pelik, ekstrim, longgar sehingga terlondeh tak nampak ada Islam. Ataupun ekstrim, sungguh ekstrim sehingga nampak Islam ni agama yang ganas. Habis segenap penjuru. Sebab apa? Target dia nak supaya pastikan manusia ni tersesat dan tak kenal Islam. Okey, habis. Yang ketiga, cara senjata. Kita kena pohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syaitan. Dipanggil isti'adah, minta perlindungan. Kenapa ni? Kenapa kena minta dengan Allah?
Sebab jin, iblis, syaitan, makhluk ghaib yang kita tak dapat dilihat oleh mata kasar. Cara terbaik untuk hindar kejahatan dan juga serangan mereka ni adalah dengan mohon kepada Allah selaku pencipta mereka. Dan Allah Ta'ala dibagi gambaran kepentingan untuk kita mohon bantuan Allah dalam menghadapi serangan. Antara contohnya, ini kisah siapa ni? Ini interesting ya. Kisah isterinya Imran. Kita baca surah Al-Quran, surah yang ketiga nama surah Ali Imran, keluarga Imran. Sebab ada cerita mengenai Imran. Imran itu siapa? Suaminya ataupun ayahnya Isa, ayahnya Maryam. Maryam binti Imran. Jadi Isa bin Maryam binti Imran. Dan Imran ni bukan calon-calon orang soleh. Okey. Ketika dia nak lahirkan bayi dia minta perlindungan dengan Allah. Tengok Dia kata falamma wada'atha, bila dia melahirkan Maryam. Qalat, katanya isteri Imran ataupun mak Maryam. Dia kata rabbi inni wada'tuha untha, Tuhan aku telah lahirkan seorang anak perempuan. Dia nak anak lelaki sebab dia dah nazar dia letak budak ni Maryam ni sebagai khadam di Baitul Maqdis. Lepas tu dia kata wallahu a'lamu bima wada'at, Allah paling lebih tahu tentang apa aku lahirkan ni. Lepas tu dia kata walaysa dzakaru kal untha, dan tak sama antara lelaki dan juga perempuan, tak sama. Ini ya. Tak sama. Lepas tu dia kata wa inni u'idzuha, dan aku minta perlindungan denganmu wahai Allah, wa dzurriyyataha, dan juga zuriat keturunan yang besok minasyaitanir rajim. Nampak tak? Berdasarkan ayat ni apa yang kita boleh faham? Dia ni orang alim. Perempuan yang alim lah. Keturunan orang soleh. Dia tahu setan ni boleh mengganggu seawal bayi ni lahir. Lepas tu dia minta perlindungan. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu akan zuriatku ini daripada gangguan syaitan. Seawal. Lepas tu tuan-tuan, ni antara doa yang boleh kita baca ni. Ini kita boleh modify. Ini doa ni kita boleh modify. Kita boleh baca untuk kita kata jaga anak kita daripada gangguan syaitan. Jadi cara dia macam mana? Kita modify sikit. Contoh saya nak tunjuk. Tak boleh. Contoh kita buat macam mana? Kita modify sikit. Bahagian depan tu kita tukar. Tulis. Macam ni. Allahumma, tukar sikit. Allahumma, pasal ambil, ini tu tetap ambil macam biasa. Inni u'iduha. Tukar u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Cuma itu untuk lelaki lah. Kalau bayi lelaki, bayi perempuan. Sorry, sebab Maryam tu perempuan. Kata ganti namanya. Sorry, terpadam lah. Kalau lelaki, antara dia ajar kita tukar ni. Tukar. Allahumma inni u'iduhu bika wa dhurriyyatahu minasyaitanir rajim. Kalau perempuan, Allahumma inni u'iduha bika wa dhurriyyataha. Tukar. Ini maintain. Kalau lelaki tukar. Allahumma inni u'iduhu bika wa dhurriyyatahu minasyaitanir rajim. Sebab bayi kita ni kadang-kadang kita kata terkena gangguan, tak nafi. Sebab setan ni dia tak kira budak kecil ke bayi ke, dia marah, dia benci semua manusia ni, anak Adam, dia buat macam-macam ganggu. Jadi cara untuk hindarkan gangguan boleh. Ini antara satu doanya kita baca. Okey. Kemudian bukan setakat tu. Cerita minta perlindungan dengan Allah ni, Allah pun mengarahkan kita minta perlindungan dengan dia ketika nak baca Quran. Allah kata fa idza qara'tal Quran, bila kamu baca Al-Quran, fasta'idz billah, maka mohon perlindungan dengan Allah minasyaitanir rajim, dari syaitan yang direjam. Kenapa kena minta perlindungan dengan Allah bila nak baca Quran? Mudah para ulama kata apa? Dia kata Quran ni Allah kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turun kepada Al-Quran itu sesuatu yang boleh menjadi penawar, ubat. Ubat tu ubat penyakit hati lah. Dengki, hasad, syirik, kufur. Ini. Tutup telefon. Jadi ubat dia duduk di mana? Ubat dia duduk pada Al-Quran yang kita faham dan juga tadabbur. Jadi setan ni dia nak pastikan kita ni tak berubat. Biar berterusan kita sakit semua sekali.
Dia buat macam mana tahu tak? Dia pastikan kita tak dekat dengan Al-Quran. Jadi bila kita baca Quran tu kadang-kadang kita mungkin boleh tadabbur, boleh faham, boleh hayati, ambil pengajaran untuk tempoh yang lebih panjang. Kita pun tak baca isti'adah. Setan masuk dia ketuk dalam kepala kita, cukup dah tu, cukup dah tu, cukup dah tu. Kita berasa cukup dah tu. Dan kita tak mencapai pintu belakang. Kita tak mencapai, kita kata apa, kadar preskripsi ubat tu sepatutnya. Jadi sebab tu sebelum baca Quran, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Minta perlindungan dengan Allah supaya kita boleh makan ubat Al-Quran itu mengikut kadar sepatutnya. Ini contoh kita kata senjata yang ketiga. Minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syaitan. Senjata yang keempat. Senjata yang keempat ni nak kena ingat Allah sepanjang masa. Zikir, ingat Allah, senjata yang paling kuat untuk menyelamatkan seorang daripada gangguan syaitan. Sebab apa tak? Salah satu sifat syaitan ni dipanggil khannas. Kita baca dalam surah An-Nas. Allah kata apa? Qul a'udzu birabbin nas. Maksud minta perlindungan dengan Allah Tuhan manusia daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Daripada syar kejahatan al-waswas, setan membisikkan, khannas, tenggelam timbul. Setan yang tenggelam timbul. Tenggelam macam mana tu? Setan ni tak pernah puas untuk ganggu anak Adam. Katanya Abdul bin Abbas, setan ni dia memang bertenggek dekat hati manusia. Bila kita lupa ataupun lalai, dia akan bisikkan kejahatan. Sebaliknya kalau kita ingat ke Tuhan, dia lupa. Sebab tu, perasan tak? Katakanlah kita tengah marah. Kita normal, lepas tu sekali kita tengah marah. Dan setan ni, khannas tadi tu, hak sifat dia khannas tu, dia ada pada jantung kita. Dia duduk di situ. Memang Allah Ta'ala buat dia sebagai satu fitrah ataupun ujian kepada kita manusia. Bila kita ingat Allah, ingat semayang ke baca Quran, kita duduk dalam lingkungan baik-baik, otak kita tak cabang pergi ke lain. Lepas tu kita lalai sekejap. Jumpa kawan-kawan jenis mengarut. Sembang, kawan-kawan kita bawa benda-benda mengarut, kita pun jadi macam lalai sekejap. Lepas tu tengah duk cerita-cerita mengarut ni, kawan kita sebut, jom ajak buat dosa. Masa tu kita macam mudah nak tergerak, nak buat dosa. Sebab apa? Kita dah lalai daripada mengingati Allah. Sebab tu dia apa kita kata, setan ni ada setan manusia, setan jin. Setan manusia hasut kita, ajak buat benda jahat. Setan jin dia standby, duduk dalam hati kita ni. Bila kita lalai je, dia akan keluar, dia buat tu. Lepas tu perasan tak? Kalau kita tengah marah, kita boleh buat tindakan luar kawal. Campak telefon, iPhone tu campak. Lepas tu bila hilang marah tu, kita sedar, kita tengok, Allah, apalah aku buat. Sebab masa kita campak barang tu, kita tengah marah tu, masa tu setan khannas dah menimbulkan pengaruh dia dalam diri kita. Sebab tu kita kena sentiasa mengingati Allah supaya setan ni tenggelam, dia lemah. Amalan berzikir ni berupaya meminimumkan pengaruh syaitan. Contoh, saya cerita pengalaman. Ini pengalaman guru saya lah. Hidup lagi sekarang. Kalau siapa-siapa duduk di Kelantan, dia ni timbalan mufti Kelantan sekarang ni. Datuk ni Abdul Qadir. Itu kami masa sekolah Mahat tu, cerita saya dah 47. Kita masa duduk di Mahat Muhammadi dulu di Kelantan dalam 35 tahun lepas lah. Datuk ni Abdul Qadir ni, budak-budak di Mahat Muhammadi kata dia ni wali Allah. Memang dia, kalau nak cerita karamah, banyaklah karamah dia. Lepas tu dia orang soleh. Lepas antara satu kepakaran dia merawat orang kena jin, orang kena sihir kena jin. Dan kaedah dia bagus, bila dia merawat orang kena jin, kena sihir, dia tidak sekadar merawat, dia didik sakit tu supaya boleh berdikari dan boleh merawat pula. Itu cara dia. Maksudnya dia bukan kata setengah macam tu Romo. Tak reveal ilmu-ilmu ni supaya dia seorang yang menguasai market. Tapi tak. Datuk ni Abdul Qadir. Lepas tu dia cerita, dia kata bila kita merawat sakit, dia cerita dalam kelas, kita nak merawat sakit, kena jin ke, kena setan ke, kena sihir ke, mula-mula kita kena minta dengan Allah dan kita kena bina suasana malaikat. Sebab bila ada malaikat, setan lagi. Setan lagi ni. Bila kita buat contoh suasana malaikat, bilik tu dia kata buang gambar-gambar patung-patung. Lepas tu pesakit yang duduk dalam tu tutup aurat yang sempurna. Kalau kita terpaksa merawat pesakit perempuan, dia kata pastikan
kena ada mahram. Dan hak lelaki perawat ni kena ada batas, tak boleh pegang, tak tentu hal. Dia kata timbulkan suasana malaikat. Pasal dia kata saya pernah buat ujian. Pernah buat ujian. Dia kata orang kena rasuk, dia pasang lagu, music. Pas sakit orang kena rasuk, terjadi kekuatan dia luar biasa. Tapi bila dia bacakan Al-Quran, zikir semua sekali, pas sakit tu jadi lemah. Kenapa? Ni, duduk sini ni. Duduk sini. Sentiasa mengingati Allah. Kita secara tak langsung melemaskan setan. Khannas. Khannas maksud tenggelam, timbul. Bila dia tenggelam, kita mengingati Allah. Bila dia timbul, kita lalai, kita nak marah, kita bernafsu. Dia timbul. Atau orang berzina. Bila tengah ada bernafsu tu, kawalan kita kata, akal dia tak mampu nak menahan diri dia, masa tu setan tu khannas timbul, ditambah lagi dia api-apikan lagi, habis terjebak kepada zina dan sebagainya. Jadi duduk di sini, ini punca dia. Tengoklah sebuah hadis. Dia kata amalan berzikir ni boleh meminimumkan pengaruh syaitan. Ini sebuah hadis Nabi. Satu hari kalau baca hadis ni panjang lah. Sahabat tu Nabi naik unta belakang Nabi. Lalu dia pun tergelincir. Dia pun kata, ta'is syaitan, celaka setan. Dia kata, ta'is syaitan, celaka setan. Lepas tu Nabi kata, jangan ucap ta'is syaitan, celaka setan. Sebab apa kalau kamu kata macam tu, dia akan jadi kuat, besar, seperti sebuah rumah. Dia pun kata, biquwwati, dengan kekuatan ni, aku tewaskan kamu balik. Tapi mu kena kata bismillah. Kenapa bila kamu kata macam tu, tasaghara, dia akan jadi kecil, seperti seekor lalat. Ini penting. Lepas tu, kita kata berhadapan dengan jin setan, kita tak boleh pakai logik. Kita tak boleh pakai logik. Kenapa logik kita tak mampu untuk memahami? Lepas tu Nabi ajar macam ni. Kena sentiasa mengingati Allah. Sama juga Nabi bersabda ni adab nak menghadapi waktu senja. Dan kita perhati orang tua-tua di kampung dulu-dulu memang praktik benda ni. Walaupun mereka tak boleh baca hadis ni. Tapi rupanya agama tu dah diamalkan. Tengok. Nabi kata, idza kana junhul lain, tak kala malam ataupun senja menjelma, Nabi kata fakuffu sibyanakum, tahan anak-anak kamu daripada keluar. Kenapa? Fa inna syayatin tantashiru hina id. Sebab setan dekat senja tu bertebaran. Lepas tu bila malam dah berlabuh, fakhalluhum, biarkanlah mereka, tak apalah. Wa aghliqul abwab, tutup pintu. Dan sebut nama Allah. Kenapa setan tak boleh buka pintu yang tertutup yang dibacakan nama Allah padanya. Ni cerita ni. Lepas tu tuan-tuan, saya ingat lagi masa saya darjah 3, kecil dulu. Ingat lagi. Saya pernah kena rasuk sekali. Tahu tak bila rasa tu macam mana bila kena rasuk? Dia macam vacuum. Kita rasa macam kita tidur satu tempoh masa yang lama. Dan macam mana saya boleh kena rasuk tu? Ni hadis ni. Saya ingat lagi masa tu ada Cikgu Lee. Cikgu Lee ni orang luar lah. Masa tu rumah saya di kampung tu kawasan hutan banyak lah. Jadi Cikgu Lee ni dia baru beli tanah situ, dia pun nak buat rumah. Jadi biasalah kita budak kecil ni pergilah tengok. Masa tu dekat-dekat senja lah, kita lambat sikit balik. Lambat balik, saya pun pergilah ke, ingat lagi saya duduk main atas pasir depan rumah Cikgu Lee kawasan hutan semua. Dia baru tebang untuk buat rumah. Lepas tu saya balik ke rumah macam biasa, balik kat senja tu mandi semua sekali. Abah ni, arwah abah dengan family, dia semayang berjemaah, semayang maghrib berjemaah. Lepas abah saya ni adalah, dia ada belajar jugalah ambil tarikat Ahmadi. Lepas tu dia ada belajar lah juga pasal orang kena jin dan sebagainya. Lepas tu apa saya ingat, lepas maghrib tu habis semayang berjemaah, saya ingat saya macam lupa vacuum. Lepas tu tiba-tiba saya sedar. Bila saya sedar, saya dah duduk di bilik depan tidur. Lepas tu saya rasa lama sungguh aku tidur. Rasa lama tidur. Lama sungguh tidur. Macam baru sedar lah. Masa tu saya macam mengarut lah. Saya pun berjalan pergi ke dapur. Rupanya tak sampai 5 ke 10 minit pun. Saya ada. Lepas tu saya macam dipindahkan ke bilik depan. Saya tanya abang saya, kenapa? Apa jadi? Lepas tu abang saya kata, mu tak khabar tadi dia kata. Lepas maya tiba-tiba macam pelik. Mata terbeliak, tengok ke atas. Abah panggil, adik-beradik semua panggil, mu tak sedar. Tampak-tampak muka tak sedar. Lepas abang kata, ni mari mana ni. Lepas abang saya kata, ni petang tadi pergi main kat rumah Cikgu Lee. Masa tu, kawasan tu kawasan semak lah. Kawasan hutan. Lepas abah pun baca-baca sikit. Lepas dia baca sikit, abang kata cukup dah tu. Lepas tu suruh pergi letak bilik depan, dia tidur. Tapi bila saya sedar tu, saya rasa saya tidur lama sungguh. Vacuum rasa masa tu. Bila tu kena tu? Ni, waktu senja tu.
Ini tu pengalaman kecil-kecil tu dah. Kalau tu lah, kalau tanya macam mana, kena rasuk dia macam tu. Lepas tu isteri saya pun pernah, masa dia mengandung anak pertama, dia macam dirasuk. Tapi idea rasuk tu kadang-kadang pelik juga sebab dia kata dia rasa macam dua suara dalam diri dia. Satu suara, suruh buat apa hak saya, suruh. Masa dia tengah, macam kata tak sedar, macam beracau tu, saya pegang dia, isteri saya suruh dia syahadah. Syahadah, istighfar syahadah. Masa tu dia kata dalam dia macam ada dua suara. Satu suara kata, syahadah lah. Suami suruh syahadah. Istighfar. Satu suara lagi hak sangat kuat masa tu, jangan, tak payah. Dia kata berperang dalam tu. Macam dia tak distinguish, tak nak bezakan antara dua tu. Lepas tu bila dah makin tenang sikit, barulah dia boleh syahadah. Tu kalau kita nak kata ni kat mana tu? Ini khannas ni. Ada pengaruh-pengaruh itu. Ada pengaruh-pengaruh. Sebab tu tuan-tuan, kita mesti berada dalam situasi mengingati Allah. Dan nak ingat Allah tu, tengok siapa kita berkawan dan bagaimana situasi kehidupan kita. Ia adalah satu benteng yang kukuh untuk menghalang kita daripada setan. Lepas tu tuan-tuan, ini doa ni. Hak ni tuan-tuan setiap pagi mesti baca. Kena baca ni. Tak payah dah sibuk, Ustaz kena ambil ijazah. Tak payah ni, hadis Nabi ajar ni. Nabi kata bila seorang lelaki kita keluar daripada rumah dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim ta'ala wala haula wala quwwata illa billah. Baca benda ni. Bismillah, dengan nama Allah aku berserah pada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Kata Nabi apa jadi? Yuqalu hina idzin, dikatakan pada masa itu oleh malaikat, dikata hudita, kamu dah dapat petunjuk. Wa kufita, kamu dah dicukupkan keperluan kamu. Wa wuqita, dan kamu dilindungi daripada gangguan setan. Lepas kita baca tu, fatanha lahu syayatin, setan pun lagu-lagu. Lepas tu setan lain pun kata, pada setan lain, dia kata kaifa laka bi rajulin, mana mungkin kamu nak ada peluang untuk ganggu dengan seorang lelaki qad hudiya, yang telah diberi petunjuk, wa kufiya, dan telah dicukupkan keperluan dia, tak perlu daripada kita, wa wuqiya, dan juga dilindungi. Ni doa-doa Nabi ajar ni. Doa ni tuan-tuan sangat mustajab. Bacalah doa ni. Insya-Allah kita waktu orang kita ni kadang-kadang diuji dengan sihir, diuji dengan gangguan-gangguan. Sebab apa? Sebab kita tak buat benda-benda yang Nabi ajar. Kita buat benda ala kadar, semayang pun cukup-cukup. Lepas semayang lompat macam tu. Tak ada zikir pagi, zikir petang Nabi ajar. Insya-Allah kalau kita amalkan zikir pagi, zikir petang Nabi ajar, insya-Allah kita dijaga oleh Allah daripada gangguan tipu daya setan. Allahu-Akbar. Okey. Ini sama juga ni, hadis ni. Kalimat tahlil ni. Nabi kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Nabi kata apa? Tengok. Siapa ucapkan ni zikir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa? 100 kali sehari. Perbuatan itu sama seperti membebaskan 10 hamba. Ditulis 100 kebaikan, dihapuskan 100 kejahatan, dan ia menjadi wakanat lahu hirzan, dia kata. Ia menjadi benteng minasyayatin, daripada gangguan syaitan, yaumahu dzalika hatta yumsi, pagi sampai ke petang. Lepas tu tuan-tuan ada kisah, ada seorang ulama Mesir, nama dia Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia ni pakar lah dari segi merawat orang kena jin ni. Dia cerita pengalaman dia, dia pernah merawat orang kena jin. Lepas tu dia suruh jin tu keluar. Jin tu, jin Samsing ni, Samsing kampung dusun ni. Dia kata aku tak akan keluar kecuali aku nak ganti tubuh. Lepas tu Syekh ni kata, okay sila masuk dalam badan aku. Lepas tu duduk sekejap, syaitan dia kata, oh aku dah cuba nak masuk tapi tak boleh. Kenapa? Lepas tu kata Syekh ni, aku yakin dengan Nabi aku ajar, siapa baca la ilaha illallah. Dan Syekh tu dia amal zikir 100 kali. 100 kali sehari. Cuma 100 kali sehari tu mungkin kita perlukan masa lah. Ataupun at least dalam hadis lain sebut, Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Nabi lah. Pagi lepas subuh 10, sebelum beralih gerakan kita, dan juga lepas maghrib 10. Ataupun kalau kita nak cukupkan 100, bahagilah. Sambil-sambil berjalan. Kadang-kadang naik kereta tu, nak pergi kerja dengar radio, buat mengaru. Daripada duduk khayal tu, baca zikir ni. La ilaha illallah. Dan zikir ni saya ada pengalaman. Saya pernah beri zikir ni pada seorang murid saya. Dia ni medical doctor. Dan pada masa yang sama,
dia ni ada belajar juga ruqyah, dia belajar dengan Datuk Harudin, tapi dia tak praktik. Lepas tu dia mendakwa lah. Saya bukan 100% percaya pun. Dia kata dia ada klinik swasta. Dia kata klinik saya tu jumpa macam-macam. Ada macam pun suk bunjuk tu, pangkal lah, orang campak bawah kursi. Tiap kali pekerja dia siapa-siapa mesti ada benda. Lepas tu dia kata dia rasa tak sihat sungguh masa tu jumpa dengan saya di Masjid UIA. Masa tu dia ada kelas, saya pun ada kelas mengajar, kelas malam. Lepas tu dia kata tadi Ustaz saya sampai awal. Lepas tu saya tidur dalam kereta. Bila azan Masjid UIA dia laungkan, dia kata tiba-tiba tubuh saya ni bergegar. Saya tak boleh kawal. Lepas tu saya pun keluarlah masuk ke masjid. Lepas tu lepas maghrib tu, lepas mayang tu, sebelum maghrib dia duduk macam lesu lah. Saya kata, doktor apa cerita, nampak orang cerita. Itulah Ustaz, saya ni tak sihat, saya rasa saya kena sihir Ustaz. Saya kata, oh okey. Lepas tu saya pegang tangan dia. Pegang tangan dia, kita baca lah apa-apa kita nak baca. Saya tak pandai baca. Masa saya baca, tiba-tiba kaki dia bergerak. Dia kata, Ustaz, ini saya tak boleh kawal. Ini bukan saya ni. Ini bergerak sendiri. Saya kata, okey, kalau betul lah, saya kata doktor ada terkena gangguan jin ke sama sekali, saya sudah baca zikir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bergantung, faham maksud dia, bergantung sungguh pada Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tidak sekutu, segala kerajaan, pujian, kuasa duduk pada dia belaka. Lepas tu saya bagi dia, minggu depan jumpa balik. Uish, Ustaz dia kata, macam magic. Dia kata bahu saya belah kanan, belah kiri ni. Lama dah sakit makan tahun. Lepas dia kata, saya baca lah. Ustaz suruh. Saya mula buat. 100 kali sehari. Baca dia kata, malam tu tidur dia kata, tak sedar. Tangan dia, kaki dia bergegar. Lepas tu dia kata apa? Lepas minggu saya baca ni Ustaz, bahu saya belah kiri sakit. Dekat setahun tu hilang macam buang tu. Saya kata mudah-mudahan bila kita amal zikir Nabi ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga kita daripada gangguan syaitan. Tak payah tuan-tuan. Ni kita kata amalan sendiri yang tak perlu kita bergantung kepada bomoh ke, panduan ustaz-ustaz ke dan sebagainya. Nah, itu minta perlindungan dengan Allah. Okey, kemudian terdapat juga hadis tentang kelebihan ayat kursi. Ini cerita hadis ni popular lah. Abu Hurairah diamanahkan untuk jaga gedung Tamar untuk bagi sedekah Ramadan. Lepas tu berkurang. Lepas tu dia bertangkap pencuri. Cerita ni popular, saya tak nak panjangkan cerita ni. Lepas tu akhirnya makhluk yang mencuri itu mengaku. Dia kata membaca ayat kursi, syaitan sakit. Akan terganggu. Selamat pergangguan syaitan. Lepas tu bila ditanya Nabi, Nabi sahkan benda tu. Ayat kursi. Dan ayat kursi ni tuan-tuan, kalau ikut sunnahnya, lepas solat, kena baca. Ada hadisnya. Nabi kata, siapa baca ayat kursi lepas solat, tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga. Kerana ayat kursi. Tetapi sebab apa dia tak mati. Umpama kalau mati tu masuk syurga. Sunnah tu jangan tinggal. Cuma saya dapati orang kita ni kadang-kadang dia lepas mayang nak cepat. Al-Fatihah. Patah habis Fatihah tu baca doa. Tak salah nak baca Fatihah, tapi ayat kursi itu sunnahnya. Lepas ni nak baca Fatihah, baca, tapi ayat kursi jangan tinggal. Nak cepat macam mana pun tergesa-gesa lepas mayang tu, at least baca ayat kursi. Dia adalah satu pelindung. Nanti sebenarnya ayat kursi itu ada rahsia dia. Pada ayat kursi itu ada sebanyak berapa? Ini saja nak share. Ini sesi kuliah saya sebelum ni pasal ayat kursi. Sangat menarik Tuan-tuan kalau rasa nak cari, boleh cari dekat YouTube ada tafsir ayat kursi. Just saya nak share lah. Kelebihan ayat kursi. Pada apa sebab apa pada ayat kursi itu dia ada Ismul A'zam. Tapi antara yang paling awal, antara kehebatan ayat kursi, pada ayat kursi itu dia ada apa? Tak ada. Rahsia pada setiap patah. Dia ada 17 kali pengulangan nama Allah pada satu ayat kursi. Ni nama Allah secara terang ataupun secara kata ganti nama. Lepas tu duduk di mana kelebihan ayat kursi itu? Supaya ni antara contoh Ismul A'zam, Al-Hayyul Qayyum. Dia ada banyak hadis lah cerita mengenai Ismul A'zam ni senarai nama-nama Allah yang Maha Agung. Tapi kesimpulan dia banyak hadis tu. Kesimpulan dia ada 11 nama Allah Ismul A'zam yang kalau kita gunakan nama-nama ni dalam doa kita, tawassul kita senang dimakbul. Antaranya Al-Hayyul Qayyum. Itu pada ayat kursi. Pada ayat kursi tu
rahsia duduk di mana? Rahsia duduknya pada ujung tu. Allah kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kerajaan Allah tu meliputi sebesar-besar langit dan juga bumi. Kata Allah kata wala yauduhu, tak lemah sikit pun untuk dia hifdhuhuma, menjaga sebesar-besar langit dan bumi. Jadi masa tu kita fokus. Ya Allah, boleh jaga sebesar-besar langit dan bumi. Tolong jaga aku, tolong jaga isteri aku, tolong jaga suami aku, tolong jaga anak-anak aku, harta benda aku. Di mana saja kita berada, ini lebih powerful daripada ADDT punya security tu. Duduk di mana? Lepas semayang tu baca. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kata, oi, kerajaan Allah ni besar, meliputi langit dan bumi, dan dia sebut dia tak lemah sikit pun untuk jaga. Kalau dia boleh jaga suasana langit dan bumi, jaga aku. Jadi kita bergantung pada Allah. Senjata ni, senjata betul-betul bergantung kita kepada Allah. Ini pun sama. Even kalau nak bersetubuh pun, ada doa dia tu. Nabi kata kalau siapa nak bersetubuh dengan isteri atau pasangan dia, dia baca bismillahi, ya Allah, dengan Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nabi kata seorang yang nak bersetubuh dengan isteri, dia kata ya Allah, jauhkan kami daripada gangguan syaitan, juga jauhkan zuriat yang bakal engkau rezekikan ini daripada gangguan syaitan. Kalau dapat anak, insya-Allah tu anak saleh. Saya jumpa ada seorang pakcik tu. Dia kata, Ustaz, anak-anak saya okey-okey belaka. Terutama sekali hak ni disebut. Dia tu mengaji dengan saya lah. Dia kata hak tu Ustaz, dia kata memang dia jaga sungguh. Dia jaga masa hubungan kelamin, dia kata sehingga melahirkan anak tu pun dia baca doa-doa tertentu. Dan anak ni dia kata nampak lain lah dari segi akhlaknya semua sekali. Lagi nak ingat ke Tuhan tu. Ini mungkin nak ingat ke Tuhan tu, apa dia? Azan. Syaitan juga sangat takut, benci dengan lawangan azan. Sebab apa? Dah hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi kata bila dilaungkan azan, syaitan lari, terkentuk-kentuk sehingga tak dengar lagi lawan azan. Ini cerita pasal azan ni tuan-tuan, banyaklah pengalaman. Waktu dalam kaedah atau perawatan orang kena jin ke apa semua sekali, azan ni satu cara untuk kita kata mengusir jin atau setan tu, sebab dia sangat alergik. Contoh ada cerita, ni budak UAE kawan lah. Dia masuk wataniah. Lepas masa cuti masuk hutan, belajar berperang lah. Lepas dia kata hari tu dalam sesi kursus kami masuk hutan tu, pecah ada batalion, ada tim-tim. Tim A, tim B, saya tim ni. Lepas tu tim kami ni dalam kursus tu kena serang hendak. Siapa cepat dia dapat lah. Lepas tu tim kami ingatkan nak serang hendak tim lawan tu. Tiba-tiba dia dah prepare, habis tim kami kena tembak, matilah. Saya pun dengan kawan saya Ustaz lari kawasan kem hutan tu, menyorok dalam semut. Dan dia kata kami tutup habis semua lampu-lampu, kami duk menyorok dalam tu supaya orang tak perasan di mana kami. Dia kata Ustaz, kami rasa sekejap duduk dalam tu. Lepas tu lama lepas tu dengar sayut-sayut nama kami dipanggil. Habis dah latihan. Kita keluar lah. Rupanya Ustaz kami dah hilang 3 jam. 3 jam. Dan mereka dah cari merata tempat. Padahal kami duduk situ je. Tak jumpa. Mungkin ditutup oleh jin atau setan. Sebab dalam hutan ni. Lepas tu akhirnya ada cadangan daripada pihak kata-kata ni, UAE, geng-geng watannya, azan. Bila azan dilaungkan, tu jumpa. Kenapa saya assume, saya andaikan mungkin setan, jin tutup supaya orang tak nampak. Bila dilaungkan azan, jumpa. Itu satu pengalaman. Itu pengalaman kawan saya lah. Ini pengalaman kita sendiri, saya ingat masa tingkatan 5 dulu kita di sekolah Muhammadi di Kelantan. Lepas tu kami duduk di pinggir bandar, rumah sewa. Lepas tu dekat pinggir bandar, rumah sewa tu, satu malam tu, nak dijadikan cerita ada 2 orang budak hilang. Dia keluar lepas asal budak 2 orang ni hilang. Lepas tu seorang jumpa dia lari, dia kata dikejar oleh something lah. Sampai ke Kota Baru, orang jumpa dia hantar balik ke rumah ayah dia. Lepas tu budak seorang dia tak jumpa. Sampai pukul 10 malam tak jumpa. Lepas tu kami budak dan mahat ni duduk berkumpul dengan orang kampung. Lepas tu Ustaz Nasir, almarhum Ustaz Nasir. Dia ni imam surau. Dia kata ginilah, kita pecah-pecah duduk satu kampung sebab kawasan rumah saya kami tu memang kawasan kubur lah. Lepas tu dia kata okey, sekarang ni katanya Ustaz Nasir, kita pecah. Segenap penjuru pergi azan. Okey, kita pun musa muda keluar dengan geng-geng ni.
Pergi sebelah sana, adzan. Allahu Akbar, adzan. Mereka kata pukul 10 malam tu segenap penjuru kampung tu, kita cari adzan. Sambil adzan kita cari. Akhirnya jumpa budak ni di sebuah rumah kosong hak baru dalam pembinaan, lepas tu macam ada apa dia letak tu lah apa kita kata bracket untuk tingkap biasa kalau rumah-rumah ni nak buat tingkap dia ada bracket kayu. Bracket kayu tu dia susun tepi dalam rumah tu. Dan masa first round kami pergi cari, dah tengok situ. Dah jenguk dalam tu tak ada. Tapi bila lepas azan, pergi jenguk ada dalam tu budak tu. Duduk berkekok lagu tu. Keluarkan dia. Lepas tu bila dengar pengalaman azan ni power. Kenapa? Berdasarkan hadis ni Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi sebut setan takut sungguh pada azan. Sebab tu dalam kaedah rawatan orang kena jin ke apa semua, azan tu termasuk. Mana sandaran dia? Hadis ni. Allahuakbar. Sama juga. Ni kita nak cerita setan ni segenap penjuru hidup kita dia ada. Bila kita nak tidur malam, setan ikat atas kepala kita ni. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata yaqidus syaitan. Bila kita tidur, setan akan datang, dia ikat 3 ikatan di kepala kita. Pada setiap ikatan ada tempat dia. Lepas tu setan pun bisik. Dia kata, malam masih panjang, tidurlah. Lepas tu kita pun tidur, kita pun sedar tengah malam. Pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi. Kita pun sebut Allahu Akbar. Sebut nama Allah, apa-apa. Bismillah, Allahu Akbar. Terbuka satu. Itu dia punya allergic. Setan ni dia kacau kita, tapi Allah Ta'ala beri penyelesaian. Kita pun bangun, pergi toilet, buang air, kita pun wuduk. Terbuka satu. Kita pun pergi solat. 2 rakaat, aku tak kisah. Terbuka satu lagi. Oleh yang demikian, Nabi kata, dia pun bangun besok pagi jadi suci semangat jiwanya, bersemangat, bebas pada gangguan syaitan. Tapi kalau dia gagal meneraikan benda-benda tu, besok dia jadi lesu, jiwa kotor, tak bermaya dan juga malas. Nampak tak? Powernya zikir Allah. Sebab tu bagaimana cara untuk menghadapi serangan syaitan? Kita kena sentiasa mengingati Allah. Dan ingat Allah tu yang terbaik mengikut apa panduan yang Nabi kita berikan. Bukan ingat Allah ikut dan ambil amalan pelik-pelik hak tak tahu ujung pangkal. Tak, kita buat apa Nabi kita ajar. Cukup dah tu. Cukup dah Nabi kita ajar. Contohnya mengingati Allah, kita kenal setan tu macam mana. Ni jaga ketika senja dan zikir-zikir. Ni antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Pagi bila nak keluar. Lepas tu kalau kita mampu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Benda boleh kita menghindarkan kita ni. Ataupun ayat kursi tiap kali lepas solat. Buat apa Nabi ajar, insya-Allah ini semua akan membantu kita daripada terkena ataupun ditipu ataupun terkena di gangguan syaitan. Ini gangguan yang saya kata berbentuk mental. Hak kita rasa kita tak sedar. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang soleh, ulama orang soleh, kita nampak hidup mereka tenang. Kita pun tak macam mana dia orang boleh tenang tanpa masalah. Ada masalah tapi boleh hadapi benda tu sebab mereka menggunakan panduan-panduan agama yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup untuk setakat tu dulu. Ada masa lagi 5 minit. Mungkin kalau ada soalan-soalan yang berkaitan boleh saya cuba jawablah kalau saya boleh jawab. Sila, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sila. Saya Arif Ustaz, daripada Pelapul. Arif ya. Arif. Saya nak tanya lah Ustaz, saya dah dengar satu ustaz ni cakap kalau masa tidur kita tak digalakkan zikir la ilaha illallah. Apa? Dia kata kita kalau nak tidur tak digalakkan zikir la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab takut masa kita sibuk tu, kita dah mamai tertidur, tersebut la ilah, lepas tu kita tidur. Dia tergantung, jadi dia tak digalakkan. Ada seorang ustaz ni sebutlah daripada Pantai Timur Ustaz. Oh, okey. Betul ke Ustaz? Allah alam. Dia kalau berdasarkan nas, ada beberapa bentuk doa yang Nabi ajar. Nabi ajar beberapa doa. Ada satu doa tu, panjanglah doa tu. Kemudian diikuti oleh doa lain. Kemudian hak Nabi memang ajar, ni cerita siapa cerita Fatimah binti Rasulullah. Dia mengadu kepada Ali. Dia tak cukup tenaga lah buat kerja berat. Lepas tu Ali pun pergi jumpa dengan Nabi, minta supaya apa? Nabi
hantar khadam lah. Lepas tu Nabi kata dia tak benar. Lepas tu balik hampa lah. Malam tu, tengah-tengah malam, Nabi pergi ke rumah Ali dengan Fatimah ketika mereka hampir nak tidur. Lepas tu Ali Fatimah macam bangun lah. Nabi kata duduk. Nabi pun lunjuk kaki dia terkena dada. Senang dia rasa sejuk. Lepas tu Nabi pun ajar. Sebelum tidur, zikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Berapa? 33. Hak biasa lepas semayang tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu menjadi bekalan tenaga kepada Fatimah. Setakat yang saya tahu, itu antara zikir yang Nabi ajar. Dan katanya Sayyidina Ali tak miss zikir itu sebelum tidur, sehingga ketika saat genting masa nak Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah dalam perang Siffin, dia still tak miss dibaca zikir itu. Jadi hak nak kata la ilaha illallah tu sampai kita tertidur tak boleh. Saya secara peribadi saya suka pegang kepada ada satu nas ni, nas umum lah. Nabi kata terangkat tanggungjawab daripada umatku pada 3 keadaan. Bila dia lupa, bila dia tertidur, dan juga dipaksa. Dah kita tertidur tu, di luar kawalan kita lah. Bukan kita nak syirikkan Allah, nak menafikan Tuhan pun. Kalau nak jawab lah, saya boleh guna nas tu. Allah Allah. Okay? Baik, tak jelas tak? Lagi-lagi soalan lain kalau ada? Ustaz tu okey. Tunjuk semula skrin doa untuk elak syaitan. Ini mana satu? Okey. Ini ketika bersetubuh. Okay. Atas lagi kan? Mana satu Mana kah? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kedua, mana ni? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ini biasa ni kita baca ni. Ini la ilaha illallah ni. Ini biasa. Kita biasa dengar lah. Maksudnya, benda tu biasa kita dengar. Tapi kita tak sedar kehebatan dia. Lepas tahu ni, tak payah dah sibuk cari benda lain lagi dah. Hak Nabi kita tinggal ni cukup dah ni untuk menjadi panduan kita. Cuma kadang-kadang bila kita biasa dengar, kita rasa benda tak power. Padahal ni dah benda paling power sekali. Yang sebelum tadi bertawakal kepada Allah. Yang kedua, yang sebelum tadi bertawakal kepada Allah. Okay, mana satu? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak ada apa ni. Ini just apa? Ini just hadis biasa dah panduan. Jangan bagi keluar. Lepas tu sebut nama Allah. Tak kira tutup pintu Allahu Akbar ke Bismillah ke tak nak masalah. Ataupun sebelum ni lagi. Ini pun ini tak ada apa. Ini just sebut nama. Jangan maki setan. Maki akan jadi kenyang dia. Yang ni pun just penjelasan. Kalau betul-betul doa ni dah. Bismillahirrahmanirrahim ni. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lepas tu, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai habis. Lepas tu berikutnya, ini ayat kursi. Ini ayat kursi. Lepas tu bawah lagi, ini pula, ini sebelum bersetubuh dengan pasangan. Ini azan. Tak ada doa, tak ada doa. Biasa. Okey. Satu lagi boleh tak? Ya, ada soalan. Jika ada zikir doa, tapi kenapa tetap juga syaitan boleh ganggu. Kadang-kadang ini ujian lah. Ujian Allah kepada kita. Kadang-kadang dia ganggu tu sebab kita kata mungkin kekuatan kita ataupun kefahaman kita kepada zikir itu tak berapa mendalam sehingga masih lagi kita ada gangguan. Mungkin kita kena lebih memahami apa konten zikir kita buat, rahsianya, macam mana Nabi ajar. Ataupun kita buat benda tu kena juga gangguan, kadang-kadang ini ujian Allah, kita tak tahu dah. Untuk kita lebih berwaspada dah. Doa Ibu Maryam, okey. Kalau nak tukar sebutan untuk kedua-dua anak lelaki dan perempuan, dia gini, ada dua pandangan lah. Satu, dia kata tak payah tukar. Yang kata tak payah tukar sebab apa? Sebab dia kata yang didoakan untuk bayi itu adalah nafs jiwa dia. Dan dalam bahasa Arab, jiwa itu adalah sesuatu yang feminin. Tak kisah dia kata, boleh. Kita baca Allahumma inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Boleh. Tak nak baca apa, kita tak nak tukar pun tak apa, boleh. Itu pandangan sebahagian ulama lah. Tapi kalau saya tukarlah. Saya tukar Allahumma inni u'iduhu ataupun u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim tadi dia. Okey, apa dah? Arif, satu lagi soalan tu sebelum okey, banyak nak tanya soalan ni. Okey.
Ya. Apa ni, ada satu doa zikir tidur tu, mana dulu kena dahulukan bismikallahumma ahya wa amut ke? Amutu wa Dia ahya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Logiknya ahya dulu lah sebab hidup. Lepas tu kita nak tidur, kita nak mati. Dia ajak lagi. Mhm. Lepas tu, tapi yang penting sebenarnya tak boleh nak memandai juga. Kena tengok matan hadis tu macam mana Nabi baca sebenarnya. Itulah yang paling tepat. Lepas tu dia ada satu lagi doa. Doa yang Nabi ajar juga. Doa tu Nabi, interestingnya, bila Nabi ajar sahabat, doa tu, sahabat ni dia modified sikit. Nabi tegur jangan modify, jangan diubah. Saya letak kat mana dah? Ya, saya try cari dulu sambil-sambil. Kok ada soalan yang lain? Mungkin Ustaz boleh komen sikit pasal zikir tu tak? Komen. Dah banyak orang komen, saya pun rasa tak perlulah saya ulang. Saya ulang ayat-ayat yang sama, yang mungkin boleh memanaskan situasi. Kita tahu dah lah. Apa yang experience orang tahu dah. Hak Nabi ajar ni pun tak habis nak baca. Kenapalah kita cari hak pelik-pelik. Dan demi untuk membenarkan apa hak kita amal, kita zikir tu, kita bawa berbagai pandangan ni. Sehingga bagi saya itu adalah diversion kepada matlamat sebenar. Dia kena tahu prioriti lah. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 tu hak tu dulu. Hak tu tak habis nak baca. Tak habis nak baca. Lainlah kita dah buat belakang dah Nabi ajar. Lepas tu nak tambah lagi, rasa nak pakai hu ke, nak pakai ke dan sebagainya. Kalau tanya saya kata cukup dah Nabi ajar. Atau orang buat juga tu macam nak ikut dia lah, nak buat ikut dia. Dia nak cari nas ke, nak cari pandangan-pandangan ikut dia. Biarlah ke dia. Kita tak payah nak komen gitu lah. Okey. Mana dia doa tu saya? Jangan diubah. Saya cuba cari dulu. Dan khair. Ustaz, tentang saya Rahmat Ustaz nak tanya tentang baca ayat kursi. Sebab baca ayat kursi tu baca kadang-kadang dia mula la ilaha illallah, apa ni ajar tu. Tuan cerita ataupun kita baca terus ayat kursi, tak payah baca yang pertama tu. Ayat macam mana? Memang ayat Allah kursi. la ilaha illallah. Itu ataupun wa ilahukum wa ilahukum. ilah. Dia tu tak termasuk ayat kursi, cuma wa ilahukum tu termasuk daripada dikatakan ia termasuk pada ismul azam. Ismul, nama Allah yang Maha Agung. Ada hadis tu. Ada saya share tadi. Cuma kesilapan orang kita, dia duk ingat itu sebahagian daripada ayat kursi, lepas tu dibaca dalam solat. Saya pernah jumpa ada seorang ustaz tu, dia lead qiyamul lail. Lepas tu dibaca ayat kursi, dia mula dengan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Terkejut kita. Sedangkan ayat tu dia jauh tu, ayat 160 lebih, ayat kursi 255. Mana dah? Ni hadis ni. Hadis keempat tengok Ini hadis Sunan Tirmizi Abu Daud. Nabi kata apa? Daripada Asma binti Yazid, Nabi kata Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung tu ada dalam dua ayat ni. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu surah Al-Baqarah tu ayat 163, dan juga pembuka surah Ali Imran Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi dua yang berasingan Jadi kalau kita nak baca, kita baca ayat kursi Kalau nak baca ni. Cuma mangkali orang dah aman tu sebab dia nak sebut ini juga sebagai ismun azam campur dengan kelebihan ayat kursi itulah. Kenapa saya susah nak tidur? Tapi bila baca Quran baru rasa mengantuk. Baguslah, mudah nak tidur macam tu. Saya pun tak tahu. Kadang-kadang Al-Quran ni macam saya sendiri dulu lah, sekarang tak ada dah. Dulu kalau susah nak tidur, saya baca surah Ar-Ra'd tu. Baca surah Ar-Ra'd tu 2-3 round tu kita masih mengantuk. Mungkin surah Ar-Ra'd ni Allah kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang mengingati Allah, tenang hati dia. Ketahui dan dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Mungkin ketenangan lepas kita baca itu akan kita lebih relax, kita tidur. Allahu'alam. Saka tu gangguan syaitan. Saka ni saya ulang banyak kali dah sebelum ni.
dia gini lah, kita tak tahu benda gaib. Cuma mungkin kita bila pergi merawat, perawat-perawat hak merawat kita tu, dia dah ada pengalaman, dia pun kata ini mungkin saka. Saka ni setan dan jin. Cuma kita jangan mudah nak kata, oh saya ada saka, oh ya awak ni ada saka. Sebab apa? Bila kita orang kata ke orang awak ni ada saka, saya ada saka, secara tak langsung kita tuduh. Tok nenek kita dulu mensyirikkan Allah. Putuk saya dulu buka tanah rancangan. Dia buat kerja seorang tak boleh. Dia pun minta tolong jin ataupun setan. Dia telah mensyirikkan Allah, minta tolong jin dengan setan. Lalu setan tu pun melekat jadi ikutan keluarga. Lepas tu turun generasi demi generasi sampailah kepada saya. Jadi saya ada saka tok nenek saya. Kita tak nampak benda gaib. Itu benda gaib. Tak ada siapa tahu benda gaib melainkan Allah. Jadi mudah-mudahan awak ada saka. Ayat lagi betul. Oh, tok awak dulu telah mensyirikkan Allah, dibela jin setan. Tergamak dah kita nak kata macam tu. Lepas tu saya secara peribadi, sebelum kita nak kata saka ke apa ke, beringat sikit. Sebab dibimbangi, satu, benda tu benda gaib, tak nampak di mata. Tak nampak di mata, kita kena lebih bertanggungjawab. Jangan mudah-mudahan nak ucapkan macam tu. Okey. Okeylah Ustaz Yusof, dah 10.20 rasa cukup lah. InsyaAllah kita sambung balik lepas Ramadan nanti. Saya kira setakat tu dulu. Allahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah selamat puasa Ustaz. Alhamdulillah. Oh, saya lupa. Sorry, saya lupa. Program kita ni anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, dan Akademi Tadabbur ni dia anjurkan program-program seperti ini free, FOC. Jadi untuk melancarkan melanjutkan kita kata program-program sebegini, saya kira baguslah kalau kita boleh hulurkan derma kita bulan Ramadan ni, supaya program ni boleh berlangsung dengan lebih lama lagi. Itu ada akaun semua ikhlas untuk Akademi Tadabbur. Allahu a'lam. Lupa tak nak beritahu. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.